أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الأكرمين وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan semua ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita dapat bersama lagi pada malam ini. Dan kita masih lagi bercakap tentang cara-cara Islam untuk mengurangkan gejala berhutang dan juga kemiskinan dalam masyarakat. Mana dulu kita dah cerita kepentingan bekerja dan mencari nafkah sebagai satu cara untuk keluar daripada kemiskinan. Kemudian kita juga bicarakan tentang bantuan daripada anak beranak yang telah habis kita baca sebelum pada ni. Bagaimana peranan anak beranak, terutamanya ayah dengan anak, datuk dengan cucu, bahkan lebih daripada itu lagi menurut mazhab Hambali, iaitu setiap yang menjadi waris, yang menerima pusaka mereka, maka perlu membantu kepada waris yang lain. Sebegitulah juga mazhab Abu Hanifah mengatakan semua mahram itu perlu membantu kepada mahram yang lain. Lalu pada malam ini kita nak pindah kepada kumpulan yang kedua yang perlu membantu pada orang yang susah ini. Di Islam kita ni bukan hanya rembah kepada anak beranak saja. Dia ada lagi kumpulan yang lain yang wajib untuk memikul dan menanggung tanggungjawab ini selain daripada anak beranak. Itu kumpulan yang kedua yang kita nak tengok malam ni, membabitkan jiran tetangga. Mana hadis-hadis dan juga ayat Quran sangat jelas mewajibkan jiran untuk melakukan baik kepada jiran tetangga dia. Jadi berlaku baik dan juga memuliakan jiran ini ada dalam agama kita, tuan-tuan. Walaupun hari ini orang duduk dekat dengan kita bukan anak beranak kita. Kalau dulu-dulu dia duduk setopok, anak beranak duduk setopok, situ le belakang. Situlah pok dara semua kali duduk keliling. Kalau dulu sepupu pun duduk keliling rumah. Ini sistem lama dulu di mana kita dapati tanah luas. Oleh sebab tadi mereka boleh buat rumah di tepi masing-masing, tidak seperti hari ini mana rumah-rumah tanah-tanah yang diteroka dan bangunkan oleh pemaju, lalu menyebabkan rumah dijual. Lalu kita tak kenal pia hak duduk tepi kita, pia hak duduk atas bangunan kita. Jadi hal-hal inilah yang menuntut pada kita untuk kita melihat pada malam ni, tuan-tuan, bahawa agama kita ni bukan hanya ia suruh anak beranaknya pakat tolong. Dia turut pesan kepada orang berjiran nak kena ingat ada juga tanggungjawab kewajipan ni. Jangan ingat jadi jiran saja-saja gitu saja, tak ada apa tanggungjawab salah. Yang kita nak tengok malam ni bagaimana kedudukan jiran tetangga ini menjadi satu daripada cara
Islam kita ini mengurangkan jurang kemiskinan dan juga menggalakkan dalam hal ini supaya jiran itu berbuat baik dengan menunaikan hak-hak yang telah digariskan oleh agama kita. Ini persoalan yang kita nak tengok pada malam ni, iaitu kedudukan jiran terhadap jiran yang telah digariskan oleh syarak untuk membantu mengurangkan jurang kemiskinan susah bagi mana-mana yang berada di kawasan-kawasan tertentu ini. Jadi hal inilah tuan-tuan kita boleh tengok semasa PKP baru ni, di mana orang yang sesak tak ada makanan boleh akad dera. Dia hok tahu akad dera ni jiran dia lah. Moga orang tu hok duduk depan rumah, orang tu hok duduk dekat kali. Ini yang kita dah amalkan baru ni. Mana tak ada makanan, bak naik dera. Dera putih. Dera putih ni kalah perang. Dak rok dah, kalah dah, tak ada bekalang dah. Kerana tu akad dera putih nak cover kita ni dalam keadaan serah diri dah. Tak ada benda dah. Akad tolonglah. Hok mana-mana nampak, hok mana-mana tengok naik dera tu pakat Allah lah. Ini yang telah kita tengok baru-baru ini semasa pandemik melanda. Ada masa itu kita dapati memanglah sistem yang kita jalankan tadi bertepatan lah dengan ajaran agama kita yang menganjurkan supaya jiran ini tunaikan tanggungjawab terhadap jiran yang ada di sebelahnya itu. Jadi hal ini tuan-tuan ada sangat selari dengan ayat Al-Quran. Yang kita kena faham, amalan berbuat baik pada jiran ini dia sebenarnya amalan Quran. Tak ada lari sikit, tak ada bercanggah langsung dengan ayat Quran. Bahkan ia sangat selari dengan perintah Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dan hendaklah kamu mengabdikan hanya pada Allah. Jangan syirik, jangan ada lagi kerja-kerja kita, iktikad kita, cakapan kita yang melambangkan syirik kepada Allah. Kena besarkan Allah, kena dahulukan Allah. Itulah syiar kita orang mukmin di mana-mana. Allahu Akbar. Tak ada dah hak menyamai, semua kecek belaka depan Allah Ta'ala. Itu syiar kita dalam kehidupan. Kita sebut semua dalam mayang kita. Setiap kali kita nak tukar rukun, kita nak tukar perbuatan mayang kita, kita agungkan Allah. Allah sahaja yang akbar. Bermakna tidak ada lagi yang menyamai, yang mana menyerupai atau yang setara, yang sebanding dengan Allah Ta'ala. Itu prinsip kita ini. Jangan ada syirik dalam kehidupan kita, membesarkan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi setengah-setengah di kalangan kita ini tuan-tuan terlibat dengan perbuatan yang tidak sepatutnya lah. Mempercayai adanya kuasa-kuasa tertentu yang mana menyebabkan mereka ini kena minta berlindung dengan mereka dulu. Ini semua kerja-kerja yang boleh membahaya kepada syirik dia. Jadi tuan-tuan di sini Allah Ta'ala mengarahkan katanya, abdikanlah diri kamu pada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan mensyirikkan, jangan kamu masukkan sekali lain-lain itu dengan Allah Ta'ala. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan mak pokmu buat baik. Lagi pia lagi, perlu buat baik. Mak ayah je ke? Orang lain tak apa, tak buat baik ke guana. Dah ayat Quran khabar kita banyak pihak yang kita kena buat baik. Bukan hanya walidain saja. Jangan ingat mak ayah je sudah. Hamba bagus dah.
mak ayah hamba Allah 500 bulan seorang-seorang. 1000 hamba bulan. Oh dak apa dah hamba ni. Nak buat jahat ke orang lain pun dak apa dah. Nak sepak orang dak apa dah hamba ni. Jangan dok faham gitu kita kerjaan. Bukan baik dengan nasab keturunan kita je. Setengah orang dengan nasab keturunan dia ko baik sangat kita kata. Api dengan orang luar ko bawa sikit pada tahap Firaun. Bawa sikit segi jahatnya dengan orang ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Allah Taala. Jadi tuan-tuan dia kata bil walidaini ihsana, dengan mak pak mu buat baik dia kata. Ni selesai dah ni. Checklist ni. Checklist senarai cuba tengok. Ada ke dak hak mu buat dengan mak pak mu buat lagi. Kita buat dah tak? Ayah itu nak apa benda? Kita wilaka ke ayah kita. Lambat ayah batuk kita buat lagi ke klinik. Mak pula lambat bunyi nak deriak. Kita borong habis hak mana ada. Di tengah mak pak molek dah. Tu selesai dah. Sekarang checklist itu lepas dah situ. Tengok senarai nombor 2 pula dia lagi. Wabizil qurba, dengan anak beranak. Dengan anak beranak mu guana pula. Anak beranak mu molek ke dak? Anak beranak mu. Kita molek tak ada apa dah dengan anak-anak beranak kita. Kita jamu sokmo wak makan, panggil anak beranak mari makan. Alah ada hari-hari keramaian kita anak beranak kita kau beripung sedewang main 400 500 orang mainan kita lembu naik ko dak adim dia. Nak kat bawah kita molek sangat dengan anak beranak kita ni, tak ada susah-susah kita ni. Dengan anak beranak kita pakak tolong. Kita esek kita dak pecah. Molek kita sama kita pakak tolong. Hak mana sakit kita tolong. Hak mana nak pergi ngaji, nak pada batuan pitih kita olah. Hak mana dia tak ada kerja, kita tolong jadi bagai kabel. Walaupun kadang-kadang kita kabel bukan tebal sangat, nipis siap pun, tapi dah kan anak beranak pergi juga jadi kabel. Tak boleh kabel biasa kita olah pitih. Yang penting anak beranak biar boleh. Mana-mana anak beranak kita walau tak ada CJ pun kita masuk juga. Ini yang kita kata kita anak beranak ni ustaz, jangan duk cakap memang kat mana duduk, tak kira pucuk dunia mana kita tolong. Rela kita ni selas pinggang tinggal apa kisah anak beranak. Dia kata dia bagus dah dengan anak beranak. Kemudian adakah habis dah dengan keturunanmu saja buat baik sini. Ya khabar lagi wal yatama, dan anak yatim. Guana hamu pula dengan anak yatim. Guana hamu dengan anak yatim, ada sumbangan tak mu dengan anak yatim ni? Apa benda sumbangan mu anak yatim hak ada di sekitar kita ni? Hak di rumah-rumah anak yatim, bahagian mu mendapat hak mu buat cuma khabar. Apa benda hak mu buat dah ke anak yatim belum? Tak ada benda kita tak. Kita anak yatim kita pakar dia suruh kutip pitih ke RNR. Kita bos situ ke orang ular pitih kita pergi ambil tam-tam. Kita buat upang je anak yatim. Kita guna mereka ni untuk nak kutip keuntungan. Dia apa benda sumbangan pada anak yatim? Ada ke tak sumbangan selama ni dengan anak yatim? Jadi kumpulan ni Tuhan beri perhatian ni. Lepas pada mak pak anak beranak, dia tuju ke anak yatim lalu dah. Anda tahu sajalah pada pandemik ini kau memang mudah sangat nak jadi anak yatim. Dengan jumlah ibu bapa yang meninggal dunia dengan nyakit, cara nyakitnya, dengan kemalangan aksidennya jadi anak yatim. Dah kerana adakah padaan cukup tohuk di rumah anak yatim gitu kok, selesai kerja kita basuh tangan basuh kaki pakai tak ada benda dah. Kerana ada kedok sumbangan kita daripada kita sendiri untuk anak yatim mu ada tak? Cuma kau apa benda sumbangan hak muat dah ke anak yatim? Apa benda? Cuma kau
ada mawi sumbangan dalam tabung dia ke, tak kira lah setahun kali ke, ada muak makan, mau panggil anak yatim, mari kali raikan mereka air raya Rebang ni, mau ada wak makan, panggil anak yatim mari rumah pakat makan, ada muak gitu. Ada. Dah ada lagi mau tolong bank sutik untuk anak yatim. Paling kurang pun nak turun bandar ni. Moga tak ada mak pok ni kau. Memanglah hidup tak ada lah keupayaan. Kerana kehidupan nafkah mari pada mak pok. Dan kalau mak pok tak ada, pakai anak yatim tak ada ke mana lah dia. Ni yang kita kata nak kena juga. Serbi-serbi kita tanya juga rumah anak yatim tu. Warna cukup tak ulang-ulang ni. Hak kerajaan awi banyak mana? Kemudian hak zakat awi pula banyak mana? Kemudian orang muhsinin hak baik-baik Allah setara mana? Awak dia lagi hak tak cukup di rumah anak yatim ni. Nak kena tanya juga. Tak lepas kita cek list mengenai anak yatim senara ni tak lepas. Kalau kita tak ada beri perhatian hidup hak lama ni, anak yatim tak masuk langsung. Dalam diri kita dah masuk antara tempat bantuan sumbangan tak ada untuk anak yatim. Jadi hak ni nak kena ejah, nak kena baiki juga. Kerana ini pesanan Allah Ta'ala. Pada mak pak kalau keluarga dia pergi ke anak yatim. Kemudian wal masakin dan juga orang miskin. Ni tak apa lah tak. Ni kita biasa dah ni. Orang seking apa ni, kita bantuan kita banyak dah untuk orang miskin. Kita mana-mana makanan, tak kira beras, gula apa, kita di gerobak ada di sejik, di surah. Ambil bila memerlukan, sumbanglah bila ada lebih. Kita pun bubuh di gerobak tu nampak tak ada semua makanan. Kita milu dak dalam 5 minit, dak lalu dak. Itu juga beras. Ada telur tak ada habis. Maknanya telur 3 papang. Ada lalu. Jadi bahasa saka ke buat ni dak tahu main makan telur saja. Kita kata 3 papang bahan ke dia. Ini contoh yang kita kata bahawa berkait dengan pesanan orang miskin, kebanyakannya kita dah ada lah bahagian kita, sumbangan kita untuk pakai miskin ni. Kemudian lepas itu Allah Ta'ala pindah pula wal jari zil qurba, jiran hak dekat dengan mu. Apa benda sumbangan mu pula dengan jiran hak duk dekat. Apa benda hak ada. Apa benda mu sumbang kepada yang kita buat baik dak ustaz. Adanya daun pelang kita masuk pagar ya sama. Adanya kucing kita duk pergi berok dalam rumah dia semua. Ada ayam kita dak balik-balik akan kita tidur rumah dia dah. Ada kita kira apa saja yang boleh menyusahkan jiran kita kau maka hak tulah kita duk pakat mbok, pakat cari benda-benda hak boleh menyusahkan jiran tetangga kita sangat sadar. Kerana pesanan Allah Ta'ala lepas pada mak pak, pada kaum keluarga, pada anak yatim, daripada orang miskin, pergi ke jiran lalu. Maknanya sini ada kewajipan kena buat. Kalau tak Tuhan tak kabur saja-saja ni ayat ni mengingat baik. Aku baca ni ayat Quran. Akan aku patung sa'i ni mengingat apa? Ayat Quran. Arahan Allah Ta'ala. Ia buat baik kepada jiran. Maknanya ada hope, kewajipan mau kena tunai kepada jiran. Mau jangan ingat aku duduk lama ni aku tak tahu dah orang hak tepi tu guana bunyi khabar bunuh diri. Bunyi khabar bunuh diri, susah kehidupan. Dia tahu tak tahu ambulan mari ambil. Ni ada nak kena faham molek kita ni. Bahawa jiran kewajipan juga. Semacam mana wajib mak pok, semacam mana wajib anak beranak, semacam mana wajib anak yatim, semacam mana wajib pada miskin, sama juga. Jiran masuk senara juga. Dia senara. Mung kena tengok adakah selesai kedak ni, bahagian ni. Ini dijelaskan oleh Allah. Kemudian wal jari zil
wal jari dzil qurba wal jari lil junubi, dan jiran yang jauh. Jiran yang jauh yang ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi, iaitu jiran yang memang mereka ini jauh dari kita, orang bukan Islam utamanya, dia kata termasuk dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi bahawa jiran yang jauh ini, kata dia apa dia? Dia kata wa aula qaulaini fi dzalika bis-sawabi qaulu man qala ma'na al-junubi fi hadzal mawdi' al-gharib al-ba'id musliman kana aw musyrikan yahudiyan kana aw nasraniyan. Dia di pandangan Ibnu Jarir At-Tabari dalam hal ini dia kata pandangan yang paling dekat daripada dua pendapat tentang jiran-jiran yang jauh ini ialah jiran yang asing bagi kita, yang jauh daripada kita ini, sama ada orang Islam ke orang musyrikin ke, tak kira lah. Yang penting dia bukannya anak beranak kita. Inilah hari ni banyak jiran gini, banyak ni. Mari daripada Negeri Sembilan, mari daripada Melaka, beli rumah duduk kampung kita. Tupang kali anak besar sini, mayabang kali dengan kita dah balik dah. Maka duduk kampung kita sedap dah duduk kampung kita ni. Pang peceng dak nak balik dah. Ana sedap dah. Pak ngajar banyak. Subuh ngajar, garik ngajar, balik dia nunggu dak tahulah bila orang nak ngajar pun dak tahu, dia kata. Jadi belah-belah kita dia kata hidup. Rohani itu hidup. Pak garik ada orang ngajar. Pak subuh pun ada orang ngajar. Dia balik dia belah-belah kampung dia ni tak ada. Jadi pecen sini lah. Pakai duduk sini dah. Dak balik dah. Mustautin sini dah. Pakai semua ada saing ada ni macam anak beranak dah. Balik pun raya sehari waktu nampak bekah balik tak kampung dak tak. Dak duduk di kampung tu. Kan lama benar dah tinggal. 25 tahun. 25 tahun tinggal anak beranak. Tinggal ada pun apa seolah-olah kita kata usia pun 60 70 dah. Dia campur dengan kita peceng pun pakai duduk sini lah. Anak-anak pun wahai sini dah. Tak ada nak kelain dah, saing kampung ramai dah. Anak-anak saing kampung ramai dah. Kacik molek dah. Orang isak wik dia isak wik juga. Sama dah, jadi sama kampung dah, tak boleh nak tinggal dah. Eret bagi kampung di Melaka tak mau balik. Dah mau ke kacik dah. Ni dengan awak-awak dia ni, di belah-belah kita ni. Dia nak kata bahawa inilah yang berlaku hari ni, jiran yang datang dari tempat yang jauh. Bukan dari Semenanjung saja, daripada Sabah Sarawak. Mari beli rumah. Alhamdulillah. Pak kita ni peraturan beli rumah dak seberat mana, orang mana pun boleh beli, tak ada apa-apa. Ada bahagian yang kita kata ianya boleh dibeli oleh orang daripada bukan Melayu kita pun ada. Orang luar boleh beli pun tak apa. Ini yang nak sebut bahawa dunia hari ni kita dah kami dengan pelbagai jenis orang. Jadi menuntut kepada kita toleransi yang tinggi lah. Setengah surah tu kalau kita pergi ke nak cari orang asal payah. Semua tu kita kata orang luar saja. Banyak surah di Terengganu kita kalau mungkin tanya. Pengerusi orang luar. Berdahari orang luar. Tok Bila orang luar. Orang hak kita hak ada ni, hak kapula ni, hak tukang mari duk nyanda din dia tu je. Hak tu je orang kita. Hak lain-lain tu orang luar belaka. Orang kata banyak surah gitu. Jadi mereka alhamdulillah orang ada kerja, orang tahu pengurusan, urus surah molek. Jadi dengan ceramahnya, dengan panggil ustaznya dengan jamuan ke apa, dengan program kebajikan, dengan khairat kematian cukup lekat. Itu alhamdulillah Tuhan wi ke Terengganu kita ni. Orang luar mari sini tak boleh balik. Itu ada mainan tu kita tupang gembira.
Adanya orang begini yang berpendidikan tinggi mereka. Bukan kelas-kelas bawah noreh ketah gitu. Nak noreh dak noreh sini, noreh kampung dia tu. Mari sini ni awak jabat. Awak kerjaan cukup dah kita kata. Ini sistem yang kita alami. Setengah-setengah taman perumahan. Hari Jumaat boleh 6,000, 7,000 kutipan Jumaat. 6,000, 7,000. Dari mana ni? Orang luar. Nak agak awak kita ni yang ni noreh gini nak dang kok mana 6,000, 7,000 seminggu. 6,000, 7,000 seminggu. Dah mu kali lah 4 minggu apa? Gi kat 25,000. Tu kelas biasa, kita sejik kelas biasa. Dak masuk lagi kelas-kelas hak elit apa ni yang kita kata bahawa banyak membantu hak agama, hak amal makruf, hak dakwah dalam negeri kita ni. Orang luar banyak tenaga yang mereka sumbang untuk tempat kita ni. Itulah kita sangat berbesar hati dengan orang begini. Makna hak-hak agama kita ni boleh berjalan lancar. Dari sejik tak payah minta ke mana-mana dah. Padang sumbangan awak-awak ning je. Mereka ni antara orang yang kita kata sangat-sangat komited untuk membantu hak-hak agama. Ini suatu perkembangan yang bagus di tempat kita ini. Kemudian lagi dia kata wasahibi bil jambi, dan sahabatmu yang ada tepimu, rakan-rakanmu hak kerja kali ngemu. Tu kena buat baik juga sama saing. Ni dok bila orang pitah dia ke Allah mai kenanya tok bomo lalu. Dok yang ni bahasa apa benda dak tahu. Dak yakin dengan rezeki Allah Taala bagi dah. Dia dak yakin dia lambat hok mu bagi ni Tuhan, kita guna cara derah. Itu kita mai bomo. Paya saing kita hok kerja kali bahan tanah derah. Paya kita pula ambil tepak dia. Ini mainan jahat belaka ni kita kata ni hok Tuhan suruh buat baik, kita pergi ambil jalan sekat buat jahat. Ini sangat berlawanan deh. Wa banis sabil, dan orang musafir yang putus bekalan. Guana kita ni ada dak bahagian tu bunyi kata dicuri beg dia, dicuri dompet dia, IC pun tak ada. Di guana mum boleh dak bertindak, beri bantuan, bawa wak gi bala paya wak laporan IC ni hilang. Kemudian wak laporan biar ada hitam putih. Keadaan orang tengah susah ni, nak balik kampung ni, bukannya duduk sini. Nak balik kampung belah Perak, belah Pinang, belah utara. Mari sini kejap je, ngaji je. Tapi dah kerana tahu sajalah. Agama-agama ni adalah yang mana mereka ini menggunakan kesempatan mencuri ataupun juga mengambil daripada orang-orang musafir. Dia mereka ni tahu sajalah barang-barang mereka bukan senang nak jaga. Dia ambil air mayang tak ada. Belah-belah mayang dang lagi. Nya kobek cari. Mendapat hak ada dalam beg kawang tu. Ni moga dia musafir. Musafir ni bukan kampung dia, cewak kampung dia. Boleh faedah ni duduk kampung orang memang gitulah. Itu duduk kampung orang terdedah kepada diropok. Duduk kampung dia terdedah pada dicuri, mainan biasa gini. Jadi guana kita dengan kumpulan Ibn Sabil yang putus bekalan mereka ini dalam perjalanan mereka nak balik mula ke kampung halaman mereka. Wa ma malakat aymanukum, dan juga pada hamba yang kamu miliki ini, orang yang diarahkan kita buat baik tuan-tuan, yang mana ianya dipesan oleh Allah supaya kita ceklah. Aku ada lagi kumpulan ini yang terlepas pandang di kawasan kita ni, bolehlah memberi perhatian supaya kumpulan-kumpulan ini tidak ada yang tercicir. Jangan we ada mok pok ia dak cara. Tu kelahi dengan Tuhan lah tu. Tu memang cari balah dengan Tuhan tu, mok pok wak dak cara. Ataupun anak beranak pula nyelok keadaan tidak ada mata pencarian tetap. Keadaan kain baju tak cukup.
dengan nyakit cukup lekak, dengan anak pula dalam keadaan tak sekolah, nyelok ke anak beranak dia tu boleh faedah lah tu. Kalau ada hak tidak mengambil perhatian ni, arahan Allah suruh cek ni, kumpulan-kumpulan ni, mau cek belaka senara ni, hak ada tepi mu, pelepah belaka dah, kedok ni. Mok pok warna ha sesat dah. Anak warna sesat dah. Anak yatim, warna ha anak yatim. Muak dah, kedok lagi. Dak sesat muak kerja. Payah biar jadi selesai. Kemudian pakai miskin, warna ha pula. Jiran mu warna. Jiran hak asing, bukan anak beranak mu warna. Kemudian juga saing mu pak kerja tu warna ha. Kemudian orang putus bekalang warna ha. Dan juga hamba-hamba ni boleh jadi golongan-golongan pekerja, mana mereka ini duduk di bawah dia lah, majikan dia setengahnya, mereka ini digunakan dengan eksploitasi kan, dia kata semaksimum mungkin. Ni apa perananmu untuk kumpulan-kumpulan begini yang mana mereka mari pada jauh, mereka merantau, mereka datang cari kerja tahu saja mereka ditipu lah, mereka ini diperdagangkan lah, macam-macam ni, seolah-olah macam hamba dah pada zaman dulu. Kerja tak payah, kawan ni duk kerja seminggu duk buat agak peluh kejap. Hari kami hari bayar dak hari terah. Hari dak wi alasan sama, wak nak habis lele bro, bawa awak immigration suruh kerja juga. Tak. Ramai gitu kes ni. Jadi bahasa awak kita ni bukannya orang bukan orang Islam diri ni. Banyak bunyi gitu. Ni suruh buat dulu. Dak ayo gaji kat bulan setengah dak ayo. Bila nak habis dah kerja dia bawa immigration. Bawa hotu kok kerja kok. Bakal dak tahu tah mana dah. Lepas tak dah ambil. Dalam keadaan kita ini mainan jahat kita ni ramai je ni peseng hak jenis bahasa kenanyak ni ramai deh dalam masyarakat ni nak tahu. Mayang. Tu hal lain tapi dalam bab kita kata tanggungjawab sosial ni, hubungan sama dengan orang ni kadang-kadang gagal. Gagal mereka untuk memahami apa benda sebenarnya kewajipan yang perlu ditunai sesama makhluk sama manusia ini, tuan-tuan dia. Jadi kita teruskan saja pesanan Allah Taala tadi kepada jiran. Hak tu yang kita nak khabar bahawa antara perkara hak dalam agama kita ni wajib kita kena cek ialah ngejiran kita. Makna ada satu peruntukan situ yang tidak lepas. Kalau kita tengok dari sudut ada kewajipan yang kena kepada jiran kita ini. Tidak padan dengan hak tu, kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Mana Imam Al-Qurtubi mengatakan amal jar faqad amara Allah Ta'ala bihibzihi wal qiyam bihaqqihi wal wisah bi ra'yi zimmatihi fi kitabihi wa ala lisani nabiyih. Ala tarahu subhanahu akada zikrahu ba'dal walidaini wal aqrabin. Dia kata ahli tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, kata jiran ni Tuhan suruh dia jaga dia jiran. Jiran ni suruh jaga, bukan suruh buat kelahi. Jiran ni Tuhan tu nak suruh jaga. Dia kena jaga dari sudut kehormatan dia, dari sudut keselamatan dia, dari sudut maruah dia, kena jaga. Tuhan suruh jaga mereka ini dan memberikan hak dia. Kena hak dia, bukan main lok gitu saja. Jadi kita kadang-kadang persoalan ini lemah kita. Persoalan ni tak boleh nak kita buat dengan sebaiknya. Kalau lah orang miskin kita boleh buat tak? Tapi jiran ni tak tahu nak buat. Tak apa cara. Kok mana nak buat dia? Nak jaga tunaikan hak ni satu yang sangat-sangat kita kata kritikal. Dan Allah Ta'ala sendiri mewasiatkan supaya menjaga hak jiran ini dalam kitab dia dan juga melalui lidah Nabi dia. Dia nak kawal hak ini dia bukan sekadar pesan dalam Quran je.
Ya to Nabi dia pula mari kabo kena wi hok jirang tadi iaitu mudak tengok ke dia kata bagaimana Allah Taala menguatkan arahan buat baik dengan jirang ini selepas mokpok dengan anak beranak tadi. Mudak tengok ke dalam ayat tu sangat jelas di sini baru hok jirang ni dia dibuat sebaris dia dalam satu ayat. Lepas mokpok anak beranak maka Allah Taala membawa hak jirang itu atas sebab inilah bukannya Allah Taala aja pesan dengan jirang tuan-tuan. Bukan Allah Taala aja hak pesan surat baik ini, Jibril pun mari gitu juga. Nak kau setara mana besarnya masalah ni yang berkait dengan hajirang ni, sampai Jibril pun pesan juga. Dak adang Allah Taala. Dak ada Nabi mai khabar surat baik ini sampai Jibril pun tolong mari juga khabar surat baik ini. Setara tu nak khabar penting masalah ni. Kerana Jibril sendiri pun mana datang Jibril memberitahu kepada Nabi kita, kepada umat ini bagaimana perhatian yang perlu kita beri kepada jiran. Melalui hadis riwayat Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Iaitu kata hadis Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, kata Jibril tidak putus-putus wasiat aku buat baik ke jiran. Maknanya dia khabar dalam keadaan yang banyak kali Jibril mari wasiat, uri nasihat, pesan semua buat baik ngejirang, buat baik ngejirang, sehingga aku rasa seolah-olah macam jiran ni boleh saka juga seolah-olah gitu. Seolah-olah maknanya kita dengan jiran ni lebih macam anak beranak, macam boleh saka juga dia. Surat baik itu macam keturunan waris kita juga. Seolah-olah boleh diberi pusaka sampai tahap begitu. Nak khabar maknanya besarnya hak jiran di dalam Islam kita ni. Tak kira Islam, tak kira kafir, mengingat baik. Persoalan yang kita dah sebutkan di sini bahawa tak kira Islam, tak kira kafir. Mu jangan faham bila kata jiran ni kok mesti anak anak kita. Mesti hak Islam ni. Tak, walaupun bukan Islam. Dari ini yang dijelaskan daripada suatu peristiwa daripada Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Imam Mujahid. Katanya suatu hari aku berada di rumah Abdullah bin Amr ibn al-As. Lalu hamba dia sedang melapah seekor kambing. Hari itu aku duduk rumah Abdullah bin Amr. Hamba dia duduk lapah. Duduk lapah kambing biri. Lalu dia kata kepada hamba dia tu. Dia kata pada hamba dia, dia kata, ya gulam. Wahai kamu gulam. Wahai kamu. Kata iza faragta fabda bijarinal yahudi. Dah sudah lapah lagi start atau ke Yahudi dulu Jiran kita Yahudi. Nak khabar bahawa persoalan ni tak main agama dalam hal ni. Dia meretasi agama dalam masalah jiran ni. Dia tak ada sama kali Islam saja. Hak kita wi hak dia dak. Hak mana-mana duduk tepi, hak mana-mana duduk kawasan kita, kita beri bantuan. Kita tunai bantuan. Kita masyarakat yang majmuk memang duduk di tepi kita, kawasan rumah kita, pelbagai orang. Jadi bukan Islam pun ada. Jadi hari ini kita tengok daripada apa yang dipesan oleh Abdullah bin Amr kepada pekerja dia, pada hamba dia, pada budak dia. Dia kata bila mu siap kayak gini mustaq atau dulu ke rumah Yahudi jiran kita. Lalu ada orang yang mendengar pesanan tadi. Dia tanya balik kepada
Abdullah bin Amr bin al-As. Faqala rajulun minal qaum, kata seorang lelaki yang berada di situ, al-Yahudi, ya, nak pergi ke Yahudi. Aslahakallah, Allah tunjukkan kebaikan padamu. Tuhan maknanya baikkan kamu, makna dia menganggap seolah-olah perbuatan Abdullah bin Amr ni seolah-olah tidak bagus, kurang bagus. Tuhan baguskan amalanmu, Tuhan baguskan dirimu, wahai Abdullah bin Amr. Lalu jawab dia, Abdullah bin Amr kata, aku mendengar Nabi SAW mewasiatkan buat baik pada jiran ini, dia kata. Tu sehingga kan kami anggap macam nak wisaka dia, macam waris kita hok boleh saka dia, seolah gitu besarnya hubungan kita dengan jiran ni. Atas asas ini dia nak sebutkan bagaimana asalkan nama jiran, tidak kira orang mana sekalipun, dia tahap dia macam dekat dengan waris. Maknanya dia tak boleh saka je, tapi tahap dia tu macam ke waris juga. Ini yang dipesan oleh Nabi kita, tuan-tuan, mengajar pada kita bahawa hal-hal berkait dengan orang yang berada di tepi kita ni, mereka sangat dekat dengan kita. Jadi kalau anak beranak, ia dekat dengan darah. Jiran dia dekat dengan rumah. Dekat belaka tu dua-dua. Dekat belaka. Anak beranak dekat ki darah, pertalian darah. DNA kita hak tu. Kalau lah anak beranak. Tapi kalau jiran dia dekat dengan rumah. Dia duduk tepi kita. Ada benda-benda mereka dulu hak kita hunggah. Jadi benda-benda mereka dulu hak kita unggah. Kok mana-mana mu nak pinjam dengan dia dulu. Apa saja mu nak japing kereta mu nak pergi cari mana. Pok ni dulu kita pergi suruh untuk pinjam. Nak pinjam tangga. Jiran kita mu nak cari mana? Mudah-mudah nak cari tangga. Mana? Kalau berlaku apa-apa bakar rumahmu, masuk orang rumahmu, mu nak tolong, minta mana? Minta mari mana? Orang ni hok mari dulu. Air tak ada. Jiranmu lah hok uinya air. Murah air tak ada ni. Ni mutuh air pula ni, sehari dua ni. Jiranmu lah. Kok mana-mana yang akan memberi bantuan dalam keadaan tadi. Jadi begitulah kita kata bahawa mereka kumpulan sasaran yang paling utama yang berada di tepi kita. Kerana itu Jibril kata maknanya buat baik. Seolah-olah macam waris kita juga. Makna tahap mereka tu dekat dengan kita dalam ini mengajar kepada kita sini, tuan-tuan, bahawa apabila kita duduk dekat-dekat, ialah kita duduk baik-baik. Duduklah dengan keadaan hormat menghormati. Biarlah kita ada apa-apa berkongsi rasa. Jangan kita jadi orang yang penting diri sendiri. Di mana kita berada jadi busuk sokmo nama kita ni, jangan. Biar ada di sana pemuafakatan yang baik. Mengukuhkan lagi kepada pemuafakatan yang dianjurkan oleh kementerian-kementerian yang memang ada program koh ni. Kebajikan masyarakat ada program koh untuk mengukuhkan jiran yang kata-kata sangat sesuai. Benda begini dengan agama kita, oleh kerana itu dia mampu mengurangkan jurang kemiskinan. Itu tajuk kita nak khabar tu je, bahawa hak jiran ni dia boleh mengurangkan jurang kemiskinan bila kita tunaikan hak yang sepatutnya pada jiran kita. Padang dah malam ni, situ kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah, sambungan tajuk mengenai kewajipan terhadap jiran boleh mengurangkan makna jurang kemiskinan susah jiran tadi jika diamalkan dengan betul tadi. Itu saja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.